Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah kepada semua hadirin di studio dan juga sidang penonton yang menyertai siri ataupun program tadabbur ini di medium Google Meet. Dan alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini, insya-Allah kita akan dapat meneruskan kembali bacaan kita untuk sambungan siri daripada surah Maryam. Yang terakhir pada pertemuan yang lalu kita telah membahaskan ayat sehingga ke ayat 58, di mana Allah berbicara rentetan daripada kisah yang panjang berkaitan dengan keluarga Zakaria alaihi salam dan juga peristiwa kelahiran anaknya Yahya beserta dengan anak saudaranya iaitu Maryam, yang mencatatkan satu kisah yang panjang kelahiran seorang Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan selanjutnya Allah mendatangkan beberapa Nabi-Nabi yang lain secara makluman umum sahaja, tanpa Allah memuatkan kisah mereka yang detail dalam surah ini, iaitu surah Maryam ini. Dan kita telah menamatkan bacaannya itu sehingga Allah menyebut kisah ataupun nama Nabi Idris alaihi salam. Jadi sebelum tu kita sebut sebaliklah siapakah Nabi Idris, seorang nabi daripada yang dikatakan cucu ataupun cicit Nabi Adam alaihi salam. Sebab terdapat satu riwayat yang memaklumkan, menyatakan bahawa antara Nabi Adam hingga ke Nabi Nuh alaihi salam itu berjumlah 10 generasi. Dan generasi itu kita tak boleh nak bahaskan seperti mana generasi kita hari ini, kerana umur mereka di zaman itu adalah satu umur yang tak sama dengan kita. Jadi kemungkinannya Nabi Adam yang hidup 900 tahun lebih itu, beliau sempat untuk melihat mungkin dalam kita paling banyak pun berapa generasi? 4 ada? 4 atau 5, 5 tu hampir mustahil lah kot. Ya, saya sempat, anak saya lahir yang pertama tu moyang saya masih ada sebelum meninggal. Jadi 5 generasi berturutan. Itulah. Jadi kalau 6 tu agak mustahil lah. Tapi mungkin di zaman itu disebabkan umur yang panjang, maka orang boleh pergi sampai 8 ke 9 generasi. Dan Nabi Idris adalah salah seorang daripada generasi keturunan Nabi Adam alaihi salam yang diangkat menjadi seorang nabi. Kerana perwatakannya yang soleh, dan boleh dikatakan pada masa itu tidak adalah seruan tauhid atau dakwah kepada kaum umat manusia, melainkan seruan untuk beberapa ibadah-ibadah yang ringan seperti solat asas. Sebab apa? Pada masa itu tidak ada orang kafir, tidak ada orang kufur. Amalan penyembahan berhala itu belum lagi terjadi di bumi, di atas muka bumi ini. Hanya sahaja kali pertamanya terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka dengan sebab demikianlah dalam satu hadis yang panjang riwayat Al-Bukhari, Nabi Adam alaihi salam sendiri ketika kita datang kepadanya untuk memohon syafaat di hari akhirat, Nabi Adam minta kita pergi kepada Nabi Nuh dengan beralasan bahawa baginda juga melakukan, Nabi Adam juga melakukan kesilapan, kesalahan, sehingga diturunkan Allah dari syurga ke dunia, dan kamu pergilah berjumpa dengan anakku Nuh, kerana dia adalah fa innahu awwalu rasuli bu'its, maksudnya kerana dia adalah rasul pertama yang dibangkitkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Nabi Nuh alaihi salam adalah satu orang yang Allah Azza wa Jalla angkat, ya, sebagai salah seorang rasul, ya, salah seorang yang diberi amanah, manusia pertama diberi amanah untuk memperbetulkan kembali tauhid manusia dan punyai syariatnya yang tersendiri. Sebab tu Nabi Nuh ni, walaupun kita hidup
sekadar mampu menceritakan sahaja kan. Tapi hakikat dia, kita tak tahu macam mana sebenarnya hakikat yang dialami oleh Nabi Nuh itu sendiri, dengan umurnya dan dengan kaum yang hanya muat satu kapal itu sahaja, yang beriman, yang bertauhid dan yang Allah selamatkan. Dan daripada mereka yang di atas kapal itulah lahirnya keturunan manusia yang ada hari ini. Ya. Tapi kalau perempuan ataupun sidang penonton semua dengar ada pendapat, bukan pendapat, saya kata pastilah pendapat ke tidak, tapi mungkin kalau kita zaman kita ni, kita buka YouTube dan sebagainya, kita biasa dengar orang kata ada seorang anak Nabi Nuh tak naik bernama Kan'an kan. Sebenarnya bukan Kan'an. Memang ada seorang anak Nabi Nuh yang tak naik dalam dalam Quran juga disebut tentang kisah ini. Cumanya dia bukan anak biologi kepada Nabi Nuh. Dia anak yang dibawa oleh salah seorang Nabi Nuh, salah seorang isteri Nabi Nuh. Okey, satu. Dan yang kedua, dia bukan Kan'an. Kerana Kan'an adalah keturunan Nabi Nuh daripada 3 orang, Sam, Ham dan Yafis tu. Salah seorang daripada Sam, Ham dan Yafis menurunkan anak bernama Kan'an yang menjadi pembuka kepada tanah Palestin, kepada tanah wilayah di Syam. Itulah yang disebut sebagai bangsa Kan'an, penduduk asal wilayah Palestin yang sudah berusia lebih 5,000 tahun. Ya, boleh ada soalan boleh tanya, tak ada masalah. Penonton boleh tanya, insya-Allah. Oh, sebenarnya saya ya, okey, baik. Okey, jadi saya pun tak pastilah daripada mana ada, sebab ada saya bukanlah ingin mengkritik terbuka dan saya pun tak sebut nama lah, tapi ada seorang tokoh di penyampai juga di YouTube yang sering kata bahawa anak yang tak naik kapal tu Kan'an. Jadi ini bertentangan dengan fakta lah. Pertama, fitnah kepada Kan'an tu sendiri. Yang keduanya, bukankah Allah sebut dalam surah Al-Isra, zurriyatan man hamalna ma'a Nuh? Bermaksud manusia yang ada ni adalah zuriat yang Allah bawa daripada Nuh. Jadi kalau Kan'an tu tenggelam, macam mana boleh ada bangsa Kan'an? Itu logik dia kat situ. Jadi Kan'an tu adalah cucu dan cicit Nabi Nuh daripada, saya tak pasti daripada Sam ataupun Ham, anak pertama ataupun anak kedua. Saya ingat daripada Ham, saya silap turun seorang bernama Kan'an. Dan ini fakta yang perlu clear, because inilah yang menjadi hujah akhir mengapa bangsa Palestin itu adalah bangsa paling berhak untuk menempati tanah mereka. Sebab dalam undang-undang antarabangsa pada hari ini pun, sesuatu bangsa yang tidak pernah tercatat dalam sejarah mereka menubuhkan satu wilayah sendiri, mereka tak boleh menubuhkan negara. Contoh kalau kita ambil satu kelompok Chechen, pernah dengar tak? Chechnya. Okey, Chechnya ni mereka pernah berperang dengan kerajaan Rusia pada tahun 94 hingga 96, mereka menang pada masa itu. Dan apabila Rusia mendapat satu Perdana Menteri baru yang kita kenali, cukup kenal pada hari ini, Vladimir Putin, dilancarkan balik peperangan pada tahun 99 yang berlarutan sehingga ke 2007, Chechen kalah. Ya, ada banyak faktor yang saya tak mungkin bicarakan di sini atas kesempatan masa, tetapi kekalahan itu membawa hikmah juga, disebabkan oleh akhirnya kelompok kaum muslimin di wilayah Chechen akhirnya melakukan rundingan diplomasi dengan kerajaan Rusia, dan akhirnya kerajaan Rusia memberikan mereka wilayah autonomi. Bukan sebuah negara, tetapi sebuah wilayah autonomi. Mereka tak dimerdekakan seperti mana Rusia merdekakan Tajikistan, Kyrgyzstan, apa lagi, Tantan Kazakhstan, negara Tantan lah. Tetapi mereka diberikan hak autonomi, di mana mereka boleh mentadbir wilayah mereka secara sendiri. Sebab itulah Ramzan Kadyrov, anak kepada bekas mufti Kadyrov di Chechen tu, yang menjadi ketua mereka itu, dalam, kalau tuan-tuan puan-puan buka Wikipedia pun disebut dia ni sebagai ketua pemerintah saja. Dia bukan satu wilayah. Sebab apa? Sebab bangsa Chechen itu tidak pernah ada dalam sejarah mereka pernah menubuhkan wilayah sendiri. Melainkan selama-lama kewujudan mereka memang mereka duduk di bawah Empire Rusia. Itu sejarah mereka. Berbeza dengan bangsa Kan'an yang mereka telah menubuhkan wilayah mereka sendiri sejak lebih 5,000 tahun dulu. Sebab itulah mereka paling layak untuk menempati tanah Palestin.
Baik. Tapi itulah kelunakan Barat ke atas Israel apabila mereka hanya menyebut Palestin sebagai wilayah yang diduduki. Mereka tak sebut wilayah yang dirampas ataupun wilayah yang invade ni apa? Istilah baru sekarang ni diceroboh. Mereka guna wilayah yang diduduki oleh Israel dengan satu perkataan yang amat lunak dan lembut. Sedangkan mereka lah yang paling berhak di atas tanah itu. Ini fungsi apabila kita membaca Al-Quran. Hasilnya apabila kita mengetahui sejarah, kita ada hujah yang kuat untuk berhadapan dengan manusia-manusia rakus dan zalim atas muka bumi ini. Baik, insyaAllah. Sambung kita pada surah Maryam ayat 59 hingga 60. Ya. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ayat ni menggambarkan kepada kita kerosakan umat bermula apabila manusia mula meninggalkan solat. Jadi bila dalam satu komuniti, dalam satu masyarakat atau umat manusia ni mula muncul di kalangan mereka orang-orang yang meninggalkan solat, maka akan berkembang suburlah keburukan dalam masyarakat. Itu dia punya key dia. Walaupun ada di kalangan umat yang tak meninggalkan solat, saya yakin kita semua bukan orang yang meninggalkan solat. Kalaupun dulu tinggal solat tu cerita dulu, kan. Tapi ada orang yang daripada dulu memang tak tinggal solat. Dan kita hari ini alhamdulillah hidup dalam keadaan tidak mensia-siakan solat. Tetapi kita kena maklum bahawa kita hidup dalam generasi manusia yang mengabaikan solat. Sebab itulah kenapa kebaikan seiring tumbuh dengan kerosakan. Betul tak? Itu realiti dia. Kita lihat ada orang-orang yang dia tahu dia tak cukup syarat pun nak pergi solat Jumaat. Contoh, orang lelaki lah. Dia tahu dia tak booster, dia tak second dose, dia tak first dose, dia tak overdose. Tapi dia tahu dia tak cukup syarat ni. Tapi dia bawa juga sejadah keluar. Ya, dia pergi juga masjid, cuba nasib. Kita nak kata apa iman orang macam ni? Apa dia dapat pergi sembahyang Jumaat? Dia tak dapat apa-apa. Saya rasa company dia tak ada bagi tahu kalau kamu pergi solat Jumaat kamu dapat bonus ke, tak ada. Tapi kenapa dia pergi juga? Ini jawapan dia, iman tu tuan. Iman, benda yang orang tak boleh bicarakan. Mungkin penampilan dia rockers, mungkin kita nampak dia ni jenis pakai seluar jeans koyak, bawa motor, grab food, food panda. Tapi bawa sejadah pergi. Nasiblah, kalau bagi masuk, masuklah. Kalau tak bagi masuk, dibentanglah tengah-tengah panas tu. Duduklah tengah panas, dengar khutbah, solat. Asal atas dasar apa? Iman. Dalam keadaan kita melihat ada kaum lelaki yang iman dia seperti itu, tapi berapa ramai juga yang tak pergi sembahyang Jumaat dia. Kan kerajaan negeri cakap, kan Jais cakap satu poster aku ni kan satu dos pun tak ada. Jadi kira contohnya dia kata apa dah? Dia kata memang tak ada lah. Kira selamat jalan je lah. Jadi dia dah jadikan itu sebagai satu alasan dia untuk akhirnya dia pun tidak ada kesungguhan ataupun ada keinginan untuk melakukan ibadah. Jadi ini perkara yang kita lihat. Sebab tu puan-puan sekalian, penonton sekalian, kenapa berlakunya khilaf pada masalah orang yang meninggalkan solat dengan sengaja wajib qada ke tidak. Ini perbahasan yang saya fikirkan perbahasan epidemik berlaku sepanjang zaman. Kerana memang ada dua pandangan dan pendapat. Pandangan pertama kata tak perlu diqadakan. Kerana Allah kata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat ni adalah satu ketetapan yang Allah tetap waktu dia. Maka kalau dah luput, kamu tak boleh suka-suka adjust nak pergi qada kat mana. Satu. Pandangan kedua kata tak, dia hutang kepada Allah. Selagi mana kamu tak lunaskan, maka itulah tergantung dosanya. Nak pilih yang mana? Pilih yang senang lah kot. Kan? Tapi saya tak nafikan ikut kecenderungan masing-masing, walaupun saya lebih cenderung kepada pandangan yang pertama. Tetapi dalam masalah ini hadirin dan penonton sekalian, kita kena faham dan kita kena maklum bahawa antara sebabnya kerana contohnya tak ada di zaman Nabi.
Sebab apa? Di zaman Nabi, nak cari mana orang yang tidak menunaikan solat. Siapa yang tak menunaikan solat di zaman Nabi adalah orang-orang kafir saja. Sebab tu, beza Nabi SAW sebut beza antara mukmin dan kafir adalah tarkus solat, meninggalkan solat. Sehingga muncul perbahasan, orang tinggal solat ni kafir ke? Sebab Nabi kata beza dia. Kan? Jadi kafir tak? Tinggalkan solat. Adalah pandangan yang tetap menyatakan kafir, tapi majoriti kata tak selagi mana mereka tidak menafikan kewajipan solat. Baik. Jadi sebab apa jadi timbul begitu? Sebab zaman tu Nabi nak bezakan. Kalau kamu nak tahu orang kafir dengan orang Muslim, Muslim memang semua solat. Nah, zaman tu. Jadi kamu lihat seorang tu solat, dia memang Muslim. Dan kamu tengok satu orang tu tak solat, dia memang kafir. Zaman sekarang, tak lah. Tak semayang ke? Semayang lah dulu, kata. Aku menyusul sampai sudah tadi. Tapi dia tetap Muslim lah. Itu dia punya realiti zaman sekarang dengan zaman dahulu. Sebab tu kata kita jangan pelik lah kalau kita tengok dalam keadaan orang komplain kan, banyak sekatan ibadah dan sebagainya, tiba-tiba kat sana sini orang buat konsert, orang buat AJL, orang buat macam-macam, semacam tak ada apa-apa. Semacam virus itu hanya boleh datang kepada tempat tertentu dan dia elak tempat tertentu. Begitulah. Jadi bila orang cakap virus tu Illuminati, marah. Tapi realitinya macam tu. Bukanlah sebab virus tu tak salah. Tapi kita punya interaksi. Tapi nak buat macam mana? Hakikat dan realitinya kita hidup di zaman ramainya daripada umat manusia yang mula mengabaikan salat. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kata Allah, melainkan orang-orang yang bertaubat lalu diikuti dengan amal soleh. Kenapa Allah kata man taba wa amana wa amila salihah? Orang yang bertaubat mesti diikuti dengan amal soleh. Kerana orang yang bertaubat itu tidak akan diampunkan dosanya selagi mana dia tidak meninggalkan dosa yang lama. Dia buat dosa lama, tapi dia kata dia taubat pada perbuatan dia, tapi dosa tak ditinggalkan. Sebab itulah saya katakan bahawa orang kafir masuk Islam, sebelum Islam minum arak, selepas Islam pun minum arak juga, dosanya terampun tak? Tidak. Tak clean. Dosa yang clean hanyalah dosa syirik dia. Sebab bila dia masuk Islam, dia tak syirik kepada Allah. Tapi sebelum Islam pun minum, selepas Islam pun minum, sebab dia masuk Islam nak kahwin. Contoh. Apa pun tujuan orang masuk Islam, jangan petikai. Itu kita tak berhak untuk petikai. Kerana ada hadis yang sahih di mana ada satu orang dihadapkan di hadapan Allah ketika hisab. Dia punya kebaikan tu tak ada. Dia punya keburukan itu akan memberatkan mizan dia. Dia dah tahulah mizan dia akan berat pada keburukan sebelum ditimbang lagi. Tiba-tiba Allah datangkan satu sebab. Allah datangkan dia catatan amalan, 99 buku catatan amalan datang dari sebelah kiri. Faham kan maksud dia? Satu buku tu dia punya saiz dia seluas mata memandang. Dalam hadis sahih. Saya keluarkan dia punya maksud. Okey. Jadi dia dah give up lah sebenarnya. Sebab tu Aisyah kata siapa menghadapi hisab, dia akan menghadapi masalah. Lepas tak lepas tu kira lain. Tapi bila dia tengok catatan keburukan dia itu seluas mata memandang, tu yang kita akan cakap, catatan apakah ini yang langsung tidak meninggalkan sekecil-kecil perkara. Semua ditulis. Tulis balik. Dia dah give up lah dalam urusan dia dan dia tahu macam kesudahan dia ke neraka Allah. Tapi Allah datangkan satu kad, disebut bitaqah dalam hadis. Bitaqah ni kad lah. Macam plakat ke tak tahulah, tapi dia satu sekeping kad yang besar dan atas kad itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun kalimah syahadah dia. Jadi didatangkan kad itu kepada dia lalu dibawa ke timbangan mizan. Kad itu lebih berat daripada semua keburukan dia. Sebab itu kita tak boleh petikai apa tujuan satu orang masuk Islam. Sebab tak kira dah nak kahwin ke nak apa ke, kalimah syahadah dia akan menyebabkan dia terhindar atau dia tak akan kekal dalam neraka selama-lama. Tapi itu bukan tiket untuk segala dosa lama terhapus jika dia tidak meninggalkan dosa lama dia. Yes ya.
Maksudnya Ustaz, kalau walaupun dia dah syahadah masuk Islam maksudnya, Ya. tapi dia mengulangi kesalahan ataupun dosa-dosa yang dia buat sebelum tu. Contoh macam Ustaz cakap tadi, minum arak tu. Jadi walaupun selepas syahadah, yang sebelum tu pun akan dikira sekali. Akan dikira. Selama mana dia tidak meninggalkan dosa yang lama selepas dia Islam. Ya, itu syarat dia. Sebab itu orang yang taubat daripada kekufuran masuk Islam, orang masuk Islam pun dikira taubat sebenarnya. Kita faham taubat ni mesti orang Islam. Tak, taubat paling besar adalah daripada kekufuran kepada keimanan. So dia meninggalkan ajaran lama dia masuk Islam. Sebab itu Allah kata kena ikuti dengan wa amilas salihah. Dia kena ikuti dengan amal yang baik. So akan terhapuslah segala dosa-dosa lama dia kalau dia tinggal, dan segala kebaikan lama yang dia buat. Contoh dia YB. YB agama bukan Islam lah, Hindu ke Buddha ke, contoh dia buat baik. Dia pernah tolong satu keluarga tak makan, contoh. Macam mana amalan tu sedangkan dia buat semasa dia kafir? Kira? Ya. Itulah rahmat Allah. Allah akan gandakan amalan itu 10 kali ganda hingga 700 kali ganda dalam hadis yang sahih. Walaupun masa tu dia bukan Muslim. Ya, walaupun dia buat perkara tu dulu semasa dia belum Islam. Ya. Ini semua saya keluarkan daripada dapatan hadis yang sahih lah, berkaitan dengan isu. Sebenarnya di sini kita nampak rahmat Allah. Kan? Bukankah Allah cerita tentang rahmat Allah ketika mana manusia pertama mengeluarkan kata-kata yang Allah ini berkeinginan kepada anak? Bukankah dunia ini hampir-hampir pecah kerana perkataan itu? Kan? Tetapi bagaimana nak menyatakan tentang sifat dan rahmat Allah? Orang-orang yang menyatakan Allah punya anak dan ada keinginan kepada anak pun Allah tetap memberi mereka rezeki. Sedangkan itu adalah perkara yang paling aib bagi Allah Ta'ala. Sebab kita ni mungkin orang nak kata kita orang nak kata kita apa? Katalah, tapi mungkin ada satu benda yang kita tak boleh terima orang kata. Contoh orang nak kata kita gemuk ke, contoh. Lantaklah katalah, memang saya gemuk pun. Contoh, dia tak kisah. Tapi dia tak boleh orang kata dia satu benda. Contoh, dia contoh kan, katalah satu orang bos, dia tak kisah pekerja dia kata apa pun kat dia. Tapi bila pekerja dia kata dia hipokrit, dia tak boleh terima. Contoh. So Allah Azza wa Jalla, benda paling berat yang hamba dia kata adalah dia berkeinginan kepada anak. Dan dia mengambil dari kalangan hamba-Nya itu sebagai anak. Itu perkara yang aib sedang Allah pencipta. Sebab itu walaupun Kristian ada bahagi dua, Ortodoks dan juga bukan Protestan tu baru, Katolik, hakikatnya mereka tetap konsep Trinity juga. Beza Old Testament, New Testament saja. Tapi konsep mereka tetap sama juga. Begitu. Mereka tetap menganggap ketika mana Nabi Isa berseorangan, Nabi Isa mengabadikan diri kepada Allah sebagai seorang anak. Sama juga. Gitu. Okey. Baik. Jadi demikianlah perbahasan berkenaan dengan wa'aminas salihah. Maka jawapan dan hasilnya faulaika yadkhulunal jannah. Allah kata mereka itu akan masuk ke syurga, wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi atau dianiaya sedikit pun. Maksudnya mereka tidak akan dibalas akan keburukan mereka setelah mereka bertaubat. Itu maksudnya. Jadi habislah, clean lah. Habislah segala-gala keburukan mereka. Mereka masuk ke dalam syurga direct, tanpa perlu melalui azab neraka. Ada banyak kisah lah sebenarnya kalau kita baca tentang kisah sifat-sifat syurga dan neraka melalui hadis. Salah satunya kita akan jumpa juga orang yang masuk syurga, orang yang masuk neraka tak sempat diazab. Kita juga akan jumpa orang yang kena azab neraka sekadar ditolak kepalanya. Ditolak macam abang tolak kepala adik keluar tingkap macam tu. Jadi ditolak kepalanya itu, dia merasa bahang tu, ditarik balik, selesailah azab. Okey, yang macam tu okey. Tak okey jugalah. Tapi ringan dah sikit. Memang ada. Itu. Ada orang yang masuk syurga, masuk neraka dan tiba-tiba dipanggil balik keluar. Bukan silap check-in tak, tapi dia dapat syafaat. Ya, dia dapat syafaat yang mana dia dikeluarkan langsung dari neraka sebelum sempat diazab, lalu terus ke syurga. Gitulah.
Jadi rahmat ni luas, cukup luas. Hanya sahaja kita ni menyedari rahmat Allah ataupun tidak. Seperti mana orang yang ditimpa kesusahan, pada masa dia susah, dia ingat rahmat Allah ke ataupun dia hanya ingat bahawa Allah asyik nak kenakan ujian saja. Macam tu lah. Ada orang bila dia kena ujian ni, dia akan kata bahawa yalah, Allah sempitkan hak dia, Allah asyik timpakan kepada saya, kenapa tak pada orang lain. Macam tu lah kan. Sebenarnya orang lain lebih teruk, tapi dia merasakan bahawa dialah yang paling sengsara gitu. Tapi orang yang dia tahu rahmat Allah, dia akan sentiasa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang positif. Dia tahu susah dan senang, selama mana saya berada dalam rahmat Allah, maka tak akan ada keburukan ke atas diri dia. Okey? Baik, insya-Allah. Baik, kita sambung. Kita sambung ayat Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Syurga itu Allah sifatkan syurga adnin. Nama syurga yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak. Syurga ni atas ke bawah? Atas. Apa bukti je? Jeng. Kerana ketika Allah menghalau Adam, Hawa, Iblis, dan dalam Bible ditambah satu lagi ular. Ya. Dalam Bible yang diturunkan bersama Adam, Hawa dan Iblis adalah ular. Tak tahulah kenapa ular, tapi dalam kita tiga lah yang kita tahu kan, Adam, Hawa dan juga Iblis. Allah menggunakan perkataan ihbitu. Ihbitu maksud dia keluarlah. Ihbitu ni kata akar dia 3 huruf. Ha, ba dan ta. Ha, ba, ta. Ha bulat, ha sini. Ba dan ta. Okey. Kapal terbang bila dia landing, dalam orang Arab panggil hubut. Hubut. Ha, ba, waw, ta. Jadi maknanya hubut ni adalah kedudukan dari satu tempat yang tinggi ke satu tempat yang rendah. Maka syurga duduk dia tinggilah. Cuma tak nampak. Ialah belum nampak lagi. Mungkin Allah hijab, mungkin ada sebenarnya tapi Allah hijab. Tak nampak. Mungkin tu sebarang kemungkinan boleh terjadi atas kuasa Allah. Tapi as long as kita selama mana belum kiamat, maka belum bermulalah penglihatan kita kepada syurga itu. Dia mungkin ada. Ya, itu. Sebab kita nanti bila kita bangkit daripada kubur pun, bukan kubur lain, kubur kita. Kat mana kita ke bumi, situlah kita bangkit. Sini tanah mana? 21 juga. 21. Jadi kita nanti kampung kita situ belaka lah. InsyaAllah. Tak tahu bila siapa di kalangan kita. Situ? Dah kita ke bumi situ? Cuma masa kita bangkit balik, tak tahulah kalau ada perempuan nak balik rumah, balik tengok rumah macam mana. Tak ada dah. Habis kosong. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Dulu kita dah baca dalam suratul Kahfi. Kita bangkit balik, kita tengoklah. Kenapa bumi ini jadi seperti mana pasir yang kita boleh genggam, halus turun, habis tak ada apa. Macam mana kita tengok padang pasir, macam itulah esok kita tengok balik. Dan kita tak tahu nanti kita daripada kubur tu berapa jauh perjalanan kita untuk sampai ke tempat kita dihimpunkan yang dipanggil mahsyar. Mahsyar dalam bahasa Arab tempat dihimpun. Orang Melayu tambah padang. Padang mahsyar. Tapi tak mestilah dia padang. Tak tahulah kat mana Allah jadikan tempat himpunan. So kat situlah kita akan bergerak daripada kubur kita. Perkuburan pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah Baqi. Okey. Dekat, ya. Sebab Allah, betul. Itu tak. Kita naik haiwan kita. Itu tak sah. Dah. Orang selalu, orang kampung selalu sebut dulu lah. Kan, tulang jangan buang lah. Kita nak naik balik, tak ada. Itu tak betul lah. Tapi dia akan jadi penyelamat bagi kita lah. Titisan-titisan darah korban kita tu. Gitu. Baik. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sesungguhnya Allah itu amat pasti dengan janjinya. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Yang mana ahli syurga ini tidak akan mendengar sesuatu yang lagwan, sesuatu yang lagha. Illa salama.
ya, melainkan kesemuanya adalah perkara-perkara yang selamat. Apa maksud selamat? Kita takkan menemui satu perkataan pun yang sia-sia, ataupun kita tidak akan menemui satu uh, perbincangan yang buruk di syurga. Kan? Pada pandangan sudut pandang saya rasa dalam syurga ada aktiviti begini, ya, jumpa sahabat-sahabat, kita boleh bincang, boleh bersembang, tapi tak ada larang. Saya pun tak tahu nak bincang apa lah masa tu, tapi adalah perbincangan-perbincangan yang baik, cerita nikmat je. Apa yang kamu dapat gini, apa yang ini. Tapi itulah dia, harga dia mahal lah. Begitu, ya. Baik. Walahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Rezeki mereka pagi dan petang. Dia macam ni lah, kalau kita pergi ambil satu resort, saya cerita kita pergi ambil satu resort dalam hutan ke apa atas bukit, kita dapat melihat seluas-luas mata memandang daripada atas bukit. Semua menu kita, meals kita disediakan. Pagi datang, tengah hari datang, petang datang, tak payah buat apa. Itulah syurga, gambaran yang kita boleh faham. Kan, tapi nak dapat semua tu bayar. Kan? Syurga tak ada lah. Kehidupan yang amat sempurna. Ya? Baik. Saya pergilah satu tempat baru ni dengan family, kan? Di satu tempat di Perak, di Lenggong. Satu tempat, tak tahulah ada pernah pergi ke tak. Saya ada cerita dalam kuliah mana saya tak ingat lah. Tapi saya rasa macam kalau nak kata gambaran syurga begitu, begitulah. Pergi satu tempat, resort cantik dengan villa-villa tersendiri. Kan, villa-villa tersendiri, daripada puncak tu nampak seluas-luas banjaran Tiki Wangsa, cantik hijau daripada bawah. Kemudian rumah-rumah tu disediakan duduk dalam kawasan taman-taman, ada pokok, dusun, begitulah kan. Jadi saya rasakan bahawa bolehlah kita nak rasai macam mana bila mana Allah mula berbicara tentang sifat-sifat syurga tu. Sebab tu hadis-hadis mengenai sifat syurga dan neraka adalah benda yang kita kena belajar. Sebab barulah ini menambahkan kita punya kehendak dan keinginan untuk mendapatkan rezeki tersebut. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa, yakni selalu melindungi dirilah daripada ataupun menyekat diri daripada perbuatan yang buruk. Baik. Ayat 64. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Malaikat tidak turun kecuali dengan perintah Allah. Ini tajuk yang diberikan dalam penafsiran Al-Imam Ibn Katsir. Dengan ayat tadi saya terjemahkan, dan tidaklah kami, yakni Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabb. Jibril tak berani turun ke muka bumi ni sahaja nak tengok kita, tak ada. Melainkan Allah perintah. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, kepunyaan Allah. Apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Rabbmu lupa. Ya. Rabb yang menguasai langit dan bumi. Ada benda yang tak terjawab pun sebenarnya. Puan-puan dan sidang hadirin dan penonton sekalian. Antaranya kalimah-kalimah wama bainahuma. Bila mana Allah sebut samawati wal ardi wama bainahuma. Langit dan juga bumi dan apa yang ada antara keduanya. Apa yang ada? Kita nampak langit, kita nampak bumi. Apa yang ada antara langit dan bumi? Pokok bumi. Awan antara langit dan bumi. Tapi awan macam udara. Ya, penonton di ni ada di Google Meet ada pandangan? Alam ghaib Ustaz. Alam jin. Alam jin. Alam jin. Di antara yang kita tak nampak. Ialah alam jin tu, alam jin ni di bumi pun alam jin juga. Salah masuk hutan, dicolik di jin, udah tak keluar seminggu. Macam tu lah, kan? Tak ada, zaman tak ada siapa boleh jawab. Tapi Allah sering sebut, betul tak bila kita baca Quran? Berapa tempat kita jumpa? As-samawati wal ardu wa ma bainahuma.
dan apa yang ada di antara keduanya. Contohnya, bolehlah kita faham, hujan turun daripada situ, udara, contoh udara, air yang memberi kita kelangsungan hidup. So contohnya orang yang 2 rakaat sebelum subuh, kan Nabi kata dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Dalam ayat Al-Quran yang lain Allah sebut wama bainahuma, dan apa yang ada antara langit dan bumi. Tak ada tak ada siapa boleh jawab. Mungkin ada sesuatu yang Allah hijab kita, yang Allah rahsiakan antara kita gitu. Jadi nak menunjukkan bahawa maha kaya Allah Ta'ala tu banyak lagi benda yang Allah tak buka, sekadar yang kita boleh nampak ni sajalah setakat hidup kita ni kan. Baik, maka sembahlah dia dan berteguhlah hatinya dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama selain dia? Maka Imam Ahmad membawa riwayat daripada Ibnu Abbas menyatakan Rasulullah bersabda kepada Jibril, ma yamna'uka an tazuruna aktsara mimma tazuruna. Nabi pernah tanya kepada Jibril, apa yang menghalangi kamu untuk dapat mengunjungi kami lebih kerap dari yang engkau lakukan selama ini? Maknanya Nabi suka Jibril datang. Jibril ni akan datang kepada Nabi saat kesedihan, Jibril datang. Nabi kena halau daripada penduduk Taif tu kan, Jibril datang. Jibril datang, aku datang bawa 2 malaikat yang boleh mengangkat 2 bukit paling besar hempaskan penduduk Taif. Cuma Nabi tak ambil lah tawaran itu. Lepas tu Nabi suka Jibril datang. Begitu. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham dinukilkan juga oleh dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri. Beliau bawa satu kisah tentang perang Badar. Semua tahu bahawa perang Badar ni ada penyaksian daripada beberapa orang yang melihat tentera-tentera kaum muslimin dengan watak yang sama. Pakaiannya putih, kemas, rambutnya botak. Malaikat. Nabi sebut dia adalah malaikat botak. Jadi suami botak janganlah risau. Tak apa kan. Tak perlulah abang buat hair treatment lah. Tengok dah makin tak ada rambut dah. Buat tak baca sirah ni. Kan? Gitu. Dan ada di bawah satu riwayat, walaupun ada persisian tentang riwayat ini, tentang siapa dia? Tentang Suraqah ibn Malik. Pernah dengar tak kisah ni? Suraqah bin Malik, dia ni gila harta. Suraqah bin Malik ni orang yang sangat gila harta. Dia dapat tawaran daripada Abu Jahal, ini Nabi ni, Muhammad ni tengah pergi hijrah. Kalau kamu dapat bunuh dia dalam perjalanan, anything yang what you want kita akan bagi ya. Suraqah bin Malik jumpa Nabi tak? Jumpa. Tapi dia tak bunuh. Pasal apa dia tak bunuh? Sebab Nabi tawarkan dia mahkota Raja Kisra, Raja Farsi. Dia tak percaya. Dia tahu, dia kata Nabi sebut tu sekadar nak selamat, dia kata. Tapi dalam masa yang sama, dia fikir juga yang sebut ni Muhammad, orang yang tak ada rekod pernah berbohong. That's why dia, bila dia balik, dia tinggalkan Nabi, balik Mekah, dia mengelak jumpa Abu Jahal. Abu Jahal kata, aku tahu dia jumpa Muhammad tapi dia tak bunuh. Dalam perang Badar, dia datang tak? Dia tak datang. Sebab dia pegang janji Nabi tu. Dia tak nak ada apa-apa kes terlibat dengan Nabi dan para sahabat. Tapi Iblis, dalam satu riwayat kata Iblis datanglah menyerupai dia. Dan sebabkan perempuan sekalian, penonton sekalian, bahawa ketika mana nak berlaku perang Badar tu, Allah datangkan ketakutan dan perpecahan dalam kalangan musyrikin. Tak ramai, 1,000 orang je. Tapi akhirnya mereka berbelah bahagi. Ramai yang nak balik. Siapa yang convince mereka supaya tetap di situ? Suraqah bin Malik. Siapa Suraqah ni? Suraqah bin Malik datang. Iblis. Dia, ya. Ni boleh baca dah dalam Ar-Rahiqul Makhtum, dibawa lah riwayat ni. Kan? Jadi, itu yang menyebabkan akhirnya tentera musyrikin tetap mereka berada di medan perang dan akhirnya mereka kalah. Sebelum kalah tu, Suraqah bin Malik nak lari cabut balik. Ada satu orang musyrikin jumpa dia, bukankah kamu yang memberi semangat kepada kami untuk jangan lari? Suraqah bin Malik kata, sesungguhnya inni ra'aitu
ma la taraw, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tak lihat. Dia nampak apa? Dia nampak Nampak malaikat. malaikat. Dia nampak malaikat. Sebab itu dia kata aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Ada riwayat sebut dia lari balik dan dia pergi ke dasar laut yang paling dalam. Takutnya dia kepada malaikat. Ini dia iblis lah. Tapi dia kemampuan dia terhad lah. Dia boleh menghasut tapi dia tak boleh lah buat sesuka hati dia. Macam tu lah. Iblis ni dia bukan power sangat pun. Dia bukannya bapa jin ke kapten jin, general jin. Dia hanya satu jin saja, wakana minal jin ni. Tapi dia kufur, dia ingkar. Dan dia tak sangka bantahan dia kepada Allah tu menyebabkan Allah murka kepada dia selama-lamanya. Dan dia hanya ada power dalam memberikan hasutan kerana dia mengetahui di mana kelemahan manusia. That's why dia boleh hasut Adam. Sebab dia tahu kat mana kelemahan manusia, manusia akan alah dengan benda yang boleh kekal pada diri mereka. Memang Allah bagi nikmat pada Adam tu kekal pun, tapi digunakan konsep kalau kamu rapat dengan pohon ini, kamu makan daripada buah dia, kamu akan kekal dengan nikmat ini. Dan manusia tak boleh ditawarkan benda ni. Macam tu. Dua rumah, freehold, leasehold, pilih mana? Pegangan kekal, pegangan pajak. Macam nak hidup 99 tahun. Tapi apa, itu manusia. Dan di situlah mereka bermain harga. Pasaran. Kan? Freehold boleh harga lebih. Leasehold boleh. Sedangkan leasehold pun boleh renew dia punya. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit boleh? Ya, sila Puan Zainab. Apa tu sebab Ustaz dah cerita pasal Nabi Adam tadi kan? Ya. Adik saya baru-baru ni ada tengok satu cerita orang putih lah. Tapi dia mungkin lah bila kita tengok cerita tu sebab dia kata kenapa dia kata Allah masih tidak memaafkan iblis atas dosa yang dia buat tu. Sedangkan dosa manusia yang lain ni dia kata diampunkan, tapi dosa iblis yang itu satu tak boleh nak diampunkan. Dia macam itulah dia bermain dengan kata-kata tu. So jadi macam mana kita nak counter? Sebab kita akan terfikir kenapa kalau anak-anak yang tengok lah kan, kalau tak ada maknya duduk kat sebelah, kalau tak ada ayahnya duduk kat sebelah dan explain dan kata bukan itu sahaja yang iblis nak buat, dia berjanji dengan Allah dia akan menghasut untuk selama-lamanya kan. Janji dia lah kan. Dan sebab itu Allah pun kata kamu akan hidup sampai akhir hayat kamu kan. Iblis pernah tak ada keinginan untuk bertaubat? Yang itu saya tak tahu. Itu yang saya nak tanya dekat Ustaz kalau boleh dapat lebih pengesahan. Sebab dia kekal dengan keegoan dia. Dan Allah yang menguasai masa dan peristiwa. Allah mengetahui yang iblis takkan ada kehendak untuk bertaubat. Mungkin akan ada orang tanya, dia kreatif, dia pergi tanya lah, kalau iblis taubat Allah terima tak? Itu bukan soalan dia. Soalan dia, iblis tu akan bertaubat ke tidak? Allah yang menguasai masa dan peristiwa. Allah tahu dia tak akan bertaubat dengan keegoan dia. Itu salah satulah yang kita boleh jawab. Tapi sebenarnya ada mesej lebih penting dari cerita iblis ni, iaitu kita kena maklum bahawa kita tak tahu, mungkin satu perkara itu kecil kita rasakan tapi datang kemurkaan Allah disebabkan benda tu. Macam iblis, dia pun tak sangka dia tak nak sujud tu mungkin menjadikan Allah murka sedemikian. Tapi kita kena ingat sebab itu adalah dosa pertama. Dalam alam sejak Allah mencipta makhluknya, tak pernah ada makhluknya yang ingkar. Melainkan iblis lah, ingkar arahan. Macam tu. Sebab tu kok mana pun iblis ni, walaupun jahat mana pun, dia tak menyatakan dia Tuhan. Sebab dia tahu hakikat Allah Ta'ala itu. Okey? Baik. Sekarang bukan ada dalam satu surah sebut yang iblis kata dia takut dengan Allah tu Ustaz. Tapi saya tak ingat surah yang mana. Dia cakap aku berlepas diri dengan apa yang kamu lakukan, maksudnya kaum referring to munafik that one. Kerana aku takut kepada Allah. Kan? There's one ayat tapi saya tak ingat surah. Betul, kenyataan yang betul, tetapi dia ialah sebenarnya manusia ni ego lah yang menghalang semua perkara gitu je lah. Orang tak mau bertaubat pun dia ego. Dia merasa bahawa kedudukan dia dengan Allah Ta'ala tu
Dia tak rasa dia tu hamba macam tu. Sebab tu dia rasa tak ada kepentingan pun. Macam tu lah kan. Okay. Baik. Baik, kita sambung sekali lagi insyaAllah. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Dan manusia berkata, betulkah apabila aku telah mati bahawa aku akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Yakin tak? Kenapa kita yakin? Adakah sains membuktikan? Tak, sains mesti menang. Ya, kerana kita yakin wahyu, itu saja. Inilah keyakinan umat Islam yang tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Di mana tanpa perlu sebarang bukti, kita beriman kita akan dibangkitkan berdasarkan ayat-ayat Allah. Because sekarang ni tak ada manusia pun yang dah dibangkitkan. Hatta Adam alaihi salam pun baginda belum dibangkitkan. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Allah bagi hujah dan alasan. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahawa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Kalaupun orang yang tak pernah berada dalam keadaan wujud Allah cipta, ini orang yang pernah wujud, hanya hancur di mamah tanah, kemudian Allah nak bangkit kembali. Lebih mudah sebenarnya berbanding dengan Allah menciptakan seseorang buat pertama kali dia. Macam tu. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Dan Rabbmu, sesungguhnya kami membangkitkan mereka bersama syaitan. Syaitan pun hancur juga. Macam mana ya? Mati. Syaitan pun mati juga walaupun dia dicipta daripada api. Dia pun akan dibangkitkan balik. Kemudian akan cumanya api mereka ni dah tak sama dah frekuensi dunia dia, dimensi dunia dia. So bila dia dibangkitkan di hari akhirat, walaupun dia api, dia dah tak ada power macam dunia punya dimensi lah. Kan syaitan ni, jin ni disifatkan benda yang zero resistance. Dia boleh masuk badan orang. Ada hadis memang pun kita tengok orang histeria masuk jin gitu. Tapi kemampuan tu tak ada lah di hari akhirat. Dia akan jadi macam kita jugalah. Walaupun dia daripada api. Kemudian akan kami datangkan mereka ke seliling Jahannam dengan keadaan melutut. Baik. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. Kemudian pasti kami tarik pada tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang derhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Allah lebih tahu siapa yang seharusnya diletakkan di sana. Baik. Okey. Ada satu hadis di sini saya pernah bacakan kepada hadirin semua dan penonton semua tentang bagaimana Allah menyatakan, memberikan penekanan bahawa ia Maha Pencipta dan menciptakan kita kali pertama. InsyaAllah saya tak ulang di sini. Kita terus ayat seterusnya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ini kalau dalam tajwid dia tak ada dengung ni. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw. Wow tu nattaqaw jumpa waw ada syandah tu dia tak ada dengung. Ramai orang dengung salah. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. Salah. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ. Terus. Okey? Ya. Bukan. Kelihatannya macam idgham sajalah tapi bukan. Baik. Allah ulang sekali lagi. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Baik.
So kita bawa di sini satu riwayat sahih daripada Imam Ahmad, riwayat daripada Ummu Mubashir, isteri Zaid bin Harithah. Kenal Zaid? Anak angkat Nabi. Isterinya Ummu, dipanggil sebagai Ummu Mubashir. Ia menyatakan Rasulullah berada di rumah Hafsah, isteri Nabi lah, anak Umar. Lalu bersabda, la yadkhulun nara ahadun syahida badran wal hudaybiyah, kata Nabi. Siapa di kalangan sahabatku yang turun perang Badar dan ada ketika perjanjian Hudaibiyah, maka mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu masa orang memberontak kepada Uthman tu kan. Orang Uthman ni orang yang termasuk Hudaibiyah. Walaupun Uthman tak pergi perang Badar. Sebab Nabi kita tak payah pergi, Ruqayyah sakit. Tu menantu Nabi, anak Nabi lah. Selepas tu Uthman pergi perang Uhud, lari pula daripada perang. Tapi Allah ampunkan. Kecamukan perang tu ramai sahabat lari. Uthman, ada beberapa sahabat lain lah. Ada beberapa sahabat yang tetap tinggal. Tapi semua tu dah tutup cerita because Allah dah ampunkan. Kemudian sampai perjanjian Hudaibiyah, kan Uthman tak ada. Uthman diarahkan Nabi untuk masuk kota Mekah, deal dengan musyrikin. Masa Uthman dalam kota Mekah, tersebar berita Uthman dibunuh. Maka dengan sebab itulah Nabi melakukan perjanjian Hudaibiyah. Uthman ada tak kat situ? Tak ada. Jadi hujah kepada golongan pemberontak yang bunuh Uthman masa beliau jadi khalifah tu. Kamu Badar pun tak ada, Uhud pun kamu lari, Hudaibiyah pun kamu tak ada. Cantik punya hujah. Nah, tunjukkan perempuan sekalian, penonton sekalian, hadirin, kalau orang nak cari salah kita, cari kat mana, memang jumpa lah. Macam tu sifat dia. Tapi dibalas balik, Hudaibiyah tu pun tercetus kerana Uthman. Kalau tak keluar berita Uthman dibunuh, walaupun kabar angin, Nabi tak buat perjanjian Hudaibiyah. Qalat Hafsah, kata Hafsah, bila Nabi kata tak masuk neraka seseorang yang menyaksikan Badar dan juga Hudaibiyah, alaisallahu yaqul wa in minkum illa wariduha, yang bermaksud tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Maksudnya Hafsah faham semua manusia walaupun dia tak masuk neraka tapi dia tengok dulu, dia lalu dulu. Baik. Qala Rasulullah SAW, jawab Rasulullah, thumma nunajjil ladzina taqaw. Ya. Tapi Nabi kata, kemudian Allah menyelamatkan mereka yang bertakwa. Kata neraka semua orang tengok. Semua kita akan sempat melihatnya. Cuma selamat tak selamat. Sebab titian sirat tu nampak apa kat bawah. Itu. Ya. Baik. Dalam Sahihul Bukhari dan Muslim, hadis Zuhri, Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah bahawa ia menyatakan Rasulullah bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal walad tamassuhun naru illa tahillatal qasam. Tidak seorang pun dari kaum muslimin ditinggal mati 3 anaknya dan ia tetap bersabar dalam keadaannya. Ada peristiwa sahabat mati 3 anak. Nabi sebutlah kes ni. Melainkan neraka tidak akan menyentuhnya kecuali ia hanya mendatanginya sahaja. Sebagai penebus sumpah Allah. Itu je. Maksudnya Allah nak tunjukkan juga janjinya benar. Allah pernah sebut, so lalu je lah. Neraka mendatanginya. Neraka ni bergerak kot sebab neraka ni disifatkan macam haiwan. Dia ada perut. Macam tu dia. Macam unta gitulah. Jadi lalu je lah kat dia. Bila tak masuk. Allah nak tunaikan juga janjinya. Setiap orang akan melintasi melaluinya. Gitulah. Dan sahabat dulu dia kematian 3 orang anak dia. Tapi mental loh kalau jadi. Nenek saya 3 orang anak first dia meninggal. Sebelum dapat maklum saya. Maklum saya pernah meninggal. Maklum saya lahir tahun 1957. Itu anak dia sulung yang hidup. 3 sebelum tu meninggal. Tok saya dah lahir meninggal. Tok saya ingat dulu arwah tok saya cerita, nenek saya tu duduk dodoi bantal peluk. 3 anak meninggal direct. Tapi okey lah, akhirnya okey lah. Akhirnya baik lah, dapat seterusnya. Dapatlah mak saya yang musuh. Itulah. Baik. Okey, sekarang ceritalah insya-Allah hadirin mati Allah sekalian. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu pada ayat yang ke-72 dan insya-Allah kita akan sambung seterusnya. Saya ingat dalam satu siri lagi untuk kita, 1 atau 2 siri tamatkan surah Maryam.
ya pada ayat yang ke-73 insya-Allah pada minggu hadapan ya. Wallahu taala alam insya-Allah. Baik. Jadi jazakumullah khairan pada semua sidang hadirin dan penonton. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah berikan kita kebaikan dan kekuatan untuk meneruskan ibadah insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Salam. Terima kasih. Terima kasih.